Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, jadi untuk pendidikan seni visual untuk minggu ini, okey, kita teruskan dengan pembelajaran kita. Okey, jadi awak boleh keluarkan buku teks masing-masing. Okey, minggu 3 minggu sudah kita dah habiskan tajuk Senja Nan Indah. Okey, jadi untuk minggu ini kita akan mulakan unit 2 iaitu warna-warni kicauan. Dah tersasul lah. Okey, muka surat 14. Okey, jadi kita buka muka surat 14. Okey, ni yang kita dah buat hari tu. Okey. Okey, baik. Kita tengok pada muka surat 14. Okey. Minggu ini kita akan mempelajari tentang teknik mozaik. Okey, teknik mozaik ni paling senang. Kalau sebelum ni awak pernah buat collage kan? Kita ambil, kita potong kertas-kertas warna, kemudian kita tampal di kertas lukisan. Okey, mozaik ni juga adalah salah satu cabang teknik macam tu lah. Okey. Kalau perasan mozaik tu macam mozaik yang dekat lantai kan. Kita ambil mozaik kita susun dekat lantai. Okey. Jadi mozaik ialah proses menyusun dan menampal bahan secara bersebelahan, tidak bertindih dan masih menampakkan ruang latar. Teknik mozaik boleh digunakan dalam aktiviti menggambar. Okey, jadi kalau awak perasan, dia kata tidak bertindih. Okey, dia secara bersebelahan. Okey, kalau awak contohnya tampal dekat kertas ni, sini tampal, sini tampal, sini tampal, sini tampal, tapi tak bersebelahan, itu secara teorinya bukan teknik mozaik. Teknik mozaik ni dia mesti bersebelah-sebelah, maknanya dia bersambung-sambung. Okey, itu teknik mozaik. Jadi kalau kita tengok, okey, permukaan dinding ini kasar. Kalau awak tengok, dia tampal beberapa batu kot ni Okey, batu-batu ni dia tampal-tampal untuk menghasilkan satu bentuk permukaan lah yang ada bunga dan rama-rama ni. Okey, ini juga mozaik. Okey, mozaik batu-batu yang telah disusun. Okey. Dan ini kita tahulah permukaan lantai ni memang mozaik. Okey. Di sini juga batu-batu ni disusun, ini juga adalah mozaik. Okey, boleh Okey. Sehingga kan kerusi meja ini pun kalau nampak disusun secara bersebelahan dan tidak bertindih. Jadi ini juga adalah teknik mozaik. Okey. Mozaik kreatif. Okey, ada pelbagai bahan semajadi, bahan buatan manusia atau gabungan. Kedua-duanya boleh digunakan untuk menghasilkan karya teknik mozaik. Bahan-bahan ini akan mempengaruhi hal benda atau situasi bagi karya yang dihasilkan. Okey, baik. Kita boleh bahagikan kepada dua. Satu bahan yang kita manusia buat. Satu lagi kita boleh menggunakan bahan-bahan secara semula jadi. Sebagai contoh buatan manusia, okey, straw, duit shilling kan, duit shilling yang lama yang tak pakai. Tapi zaman sekarang ni warna duit shilling kita semua sama. Okey, tapi kalau duit shilling pada 10 tahun lepas, 15 tahun yang lepas, kalau awak tengok duit 1 sen, duit 5 sen, okey, warna dia berbeza. Duit RM1 kan warna kuning. Okey, jadi dia boleh menghasilkan satu kesan yang baru. Okey. Kemudian penutup botol. Okey. Kita pakai je penutup botol yang kita jelas selalu kita buang kan. Kalau kumpul-kumpul boleh gunakan. Okey. Jadi untuk straw, susunan dia adalah melintang melintang. Okey. Ini kemudian untuk duit shilling boleh melingkar, disusun ikut ni kan. Ikutlah susunan dia, tak kisah. Okey, dia boleh jadi macam-macam. Okey, penutup botol minta maaf. Oh, ni bukan ni. Okey, susunan ni awak boleh buat susun macam-macam. Susun melintang boleh, susun melingkar boleh, susun pancaran boleh kan. Contohnya nak ambil straw ni buat 1, 2, 3, nak jadikan dia macam satu pancaran matahari. Contohnya. Okey, gambaran. Okey, daripada straw ni dia boleh membuat bumbung bangunan.
Okey. Ni yang saya kata tadi kan, dia boleh susun. Okey. Ni pun bunga, nak tambah lagi, nak besarkan lagi pun boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, secara semula jadi pula ke kacang. Okey, ke kacang ni awak boleh susun. Okey, letakkan gam, kemudian susun elok-elok, menjadikan ombak. Okey, kesan ombak ni. Okey, ranting juga, nak buat menegak, boleh jadikan dia dinding bangunan. Okey. Kenapa seimbangan dan kontra yang terdapat pada hasil karya mozaik ini? Okey. Okey, apa dia imbangan dan kontra yang terdapat pada ni? Okey. Yang ini imbangan dia tidak simetri dan satu lagi imbangan simetri. Pernah dengar tak perkataan simetri ni? Okey, perkataan simetri ni adalah dia macam cermin. Okey, kalau awak tutup belah sini, okey. Kalau awak ambil cermin, awak letak di sini, okey, adakah sini sama dengan sini? Tak sama kan? Jadi itu dinamakan sebagai imbangan tidak simetri. Okey, tetapi kalau awak letak di sini, kalau tengok sebelah kiri dan sebelah kanan adalah sama, jadi itu mempunyai imbangan simetri. Okey, kadang-kadang bukan satu saja, kadang-kadang satu karya itu mengandungi dua ataupun tiga ataupun lebih lagi imbangan simetri, ikut kepada karya yang dihasilkan. Okey, sebagai contoh, kalau kita kata segi empat ni, segi empat sama ni, berapa simetri ada? Satu, kan? Dua. Okey, kalau saya buat macam ni boleh tak? Tak berapa tepat kan? Kalau karya itu empat segi macam ni, dia ada dua imbangan simetri. Okey, boleh Okey, kita teruskan dengan muka surat seterusnya. Okey, baik. Sebelum kita tengok yang ini, okey, hari ini awak sediakan bahan-bahan dia. Okey, yang pertama awak boleh gunakan okey, alat dan bahan ni. Okey, awak boleh gunakan kad keras ataupun jaluran kertas warna. Ni kertas warna lah, kertas warna biasa je, awak potong lah. Okey, awak potong, ataupun kertas bergelogo. Ni kertas ni macam kertas kotak tu kan. Kalau awak koyak kotak tu, dia jadi macam ni kan. Tapi ni yang lawa lah, yang ada warna. Jangan awak ambil kotak pula, tak lawa lah. Okey, batang aiskrim. Okey, majalah pun boleh kan, majalah-majalah lama-lama tu yang berwarna-warni tu, awak boleh potong menjadikan dia jalur-jalur macam ni. Okey, sama saja. Kemudian lidi, gam dan gunting. Mana-mana satu yang awak suka. Okey, jadi untuk nak senang untuk minggu ni, saya minta jaduran kertas warna. Okey, ini terpulang kalau awak nak buat boleh, tak nak guna bahan lain pun boleh, tak ada masalah. Okey, gam, gunting dan juga batang aiskrim. Sebab kan ni kamu banyak kan batang aiskrim ni duk main tepuk-tepuk tu. Okey, seterusnya kita tengok okey, kita tengok dulu step-step dia. Okey, kita tengok step-step dia. Nanti saya akan tunjukkan satu video bagaimana awak nak buat apa yang kita nak buat hari ni Okey, yang pertama, lukis semula lakaran kicauan yang dipilih pada cardboard. Okey, minggu ni okey, pertama awak lukis dulu. Okey, lukis dulu satu lakaran sama macam ni. Okey, lakaran cupcake ni. Okey, seterusnya nombor 2, guntingkan batang aiskrim mengikut saiz yang dikehendaki. Okey, awak ukur dulu. Okey, ukur dulu, kemudian ambil pensil, awak tandakan dulu, baru awak gunting. Okey, nanti awak main gunting je kan, kadang-kadang tak cukup. Okey, jadi awak letak dulu tanda, letak dulu tanda, letak dulu tanda, letak dulu tanda, baru potong semua. Kemudian okey, susun dan tampal batang aiskrim menjadi mangkuk kicauan. Gunakan gam. Okey, lekatkan batang aiskrim ini pada kertas lukisan tersebut. Okey, kertas lukisan tak perlu warna kuning ni Okey, awak boleh gunakan warna putih, okey, dan sebagainya. Okey, nombor 3. Okey, nombor 4, letak lidi pada hujung jaluran kertas warna dan gulung dengan ketat. Okey, boleh guna lidi. Okey, jalur-jalur kertas ni awak gulung dia supaya menjadi
macam ni. Okey, gamkan pada hujung dia supaya dia melekat betul-betul. Okey, jadi gam kat sini ni, gam jangan terlampau banyak sebab kertas tu, kalau kertas yang nipis dia akan lembik. Kan? Jadi buat secara cermat, cermat supaya dia tak dapat kotor. Ya, faham maksud saya? Okey. Jadi awak boleh buat macam-macam warna. Okey. Kalau ambil lah 4 ataupun 5 warna. Okey. Kemudian kalau awak tengok di sini, okey. Bila dah tadi yang kita dah buat dengan batang aiskrim tadi, okey, kemudian dia punya jalur-jalur cupcake tadi ni, okey, ditampal dengan jaluran kertas warna tadi, ditampal di sini untuk menghasilkan beberapa jalur lah warna tu lah. Okey, pandai-pandai awak campurkan warna, ikut saja. Kalau awak tak boleh, tak apa, ikut saja. Minggu ni kita ikut saja. Okey, minggu depan kita akan buat sendiri hasil karya dia. Okey, nombor 7, okey, gamkan bahan hiasan. Yang ini digunakan straw. Straw, yalah, straw kalau tak silap saya. Okey, dia okey, dia buat secara jalur ni. Okey, baik. Okey, dan seterusnya okey, digunakan kertas ni. Ini kertas warna saja ni. Okey, kertas warna saja. Dia potong secara 4 segi, kemudian dia lekatkan ni macam ni. Okey, yang ini juga digunakan kertas bergelugur ni. Kertas bergelugur, nampak kan dia macam kotak tu kan. Okey, jadi terpulang. Awak kalau tak ada kertas bergelugur ni pun tak ada masalah. Okey, kalau tak ada batang aiskrim pun tak ada masalah. Ambil saja satu kertas, potong 4 segi. Okey, ataupun yang ini pun sama. Okey, potong yang dia elok, kemudian gam saja. Tak kisah. Kalau gunakan, ialah sebab PKP kan, gunakan saja bahan apa yang awak ada. Okey, ini adalah video yang dihasilkan oleh Seng Art and Drawing. Okey, jadi kita akan tengok untuk bagaimana dia hasilkan. Okey, kemudian lepas ni awak boleh buat sendiri. Okey, baik. Okey, pertama sekali hasilkan lakaran macam yang saya kata tadi. Okey, saya cepatkan, tak perlu kita tengok semua sebab saya dah terangkan tadi. Okey, hasilkan satu lakaran, ikut saja untuk minggu ini. Okey, dia pakai, cikgu ni pakai marker, tapi awak tak perlu pakai marker, pakai pensel pun tak ada masalah. Okey. Okey, ini bagaimana dia, macam saya kata tadi, dia pakai kayu batang aiskrim ni. Okey, pertama dia akan tandakan dulu, kemudian baru dia akan potong. Nampak? Okey, dia letak dulu, kemudian tandakan, kemudian baru potong. Okey, hati-hati kalau tak ada playar ni, pakai gunting pun tak apa, tapi mesti berhati-hati. Jangan gunting benda lain pula. Okey, letakkan gam. Okey, letakkan gam, kemudian susun elok-elok sehingga macam saya kata, yang kita belajar tadi, teknik mozaik dia bersebelahan. Tapi walaupun ada putih-putih ni tak ada masalah sebab dia tak perlu betul-betul rapat. Okey, hanya cukup dia bersebelahan pun dah dikira teknik mozaik. Okey. Okey, ini macam mana kita nak gulung kertas tu supaya menjadi gulungan-gulungan kertas ni kan. Okey, kita tengok. Okey, kalau awak tak ada paku ataupun lidi, awak boleh gunakan pensel awak, tapi
pastikan benda tu dia rapat. Okey, kalau guna pensel mungkin dia akan jadi besar. Okey, jadi pastikan benda tu rapat, awak gulung dulu kemudian baru gam. Okey, jadi kamu gulungan-gulungan ni, okey, ambil dia pakai 1 2 3 4 5 warna. 5 warna pun dah cukup, tak ada masalah. Nak lebih pun tak apa. Okey, kalau sekurang-kurangnya saya rasa 4 warna. Okey. Okey, kalau awak ada majalah pun, awak boleh potong majalah tu, jadikan dia jalur, kemudian gulung cara yang sama. Okey, dia letak gam, kemudian awak susunlah mengikut kreativiti awak. Okey, baik. Yang ini dia gulungkan pelbagai warna sekali. Okey, bila awak gulungkan banyak-banyak, dia akan jadi macam ni. Okey, boleh juga, tak ada masalah. Yang ini dia pakai apa ni? Tali kot dia pakai tali. Yang ini dia pakai kertas warna ni. Okey, kertas warna ataupun ialah kertas plastik warna. Okey, potong. Tak perlu terlampau saya kata kena rapat-rapat semua kan, tak perlu okey. Okey, yang ni untuk dia punya tepi-tepi ni, dia pakai kertas warna saja, potong saja 4 segi. Okey, inilah. Okey, potong banyak-banyak, kemudian gamkan. Okey, kalau gam dia lebih-lebih ni tak ada masalah sebab nanti bila dia dah kering nanti dia akan hilang. Okey. Okey, ini hasil dia hasil setelah karya kita siap. Okey, macam biasa, ambil gambar hasil karya awak. Okey, kemudian uploadkan di dalam Google Classroom untuk PDP kita pada minggu ini. Okey, kalau ada apa-apa masalah, awak boleh WhatsApp saya. Okey, WhatsApp saya dalam grup kelas ataupun lebih senang WhatsApp saja secara personal. Okey. Okey, setakat itu saja untuk minggu ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih.